Fauzi, kalau dapat diceritakan tugasan pada hari ini secara umumnya dahulu. Fauzi ditugaskan untuk ke Sendayan untuk mengikuti perkembangan di sana. Ini berikutan apa yang dikatakan oleh Ketua Pengarah Kesihatan iaitu Datuk Dr. Nur Hisham bahawa kluster baru ada di sana, dan pagi tadi juga beliau Datuk Dr. Nur Hisham juga mengatakan bahawa ada satu lagi kes kematian di Sendayan. Jadi apabila anda berada di sana menyerap pelbagai informasi dan sebagainya, sudah pasti apabila anda bertemu dengan wakil penduduk, mungkin reaksi itu sedikit sebanyak berbeza. Mungkin dapat diceritakan Fauzi. Ya Zul, terima kasih saya bersiaran di World Trade Center sekarang ini, dan kira-kira pukul 11.30 ataupun 11 pagi tadi saya tiba di Bandar Seri Sendayan, di mana tugasan saya adalah membuat tinjauan selepas KKM mengesahkan ataupun mengklasifikasikan kawasan tersebut sebagai kawasan zon merah selepas mendapati 39 kes positif COVID-19. Dan kalau ingin saya kongsi, selepas saya tiba di situ, keadaan di kawasan itu agak terkawal. Perintah PKP yang memasuki fasa ketiga hari ini sentiasa dipatuhi penduduk di situ, dan sebaik saja tiba di sana, saya terus ke sebuah masjid di kawasan berkenaan, di mana di situ dijadikan pusat saringan COVID oleh KKM. Dan hasil cakap-cakap ataupun perjumpaan dengan penduduk di situ memberitahu kepada saya bahawa kira-kira 8,000 penduduk tinggal di kawasan tersebut, melibatkan kira-kira 30 kawasan taman perumahan. Dan daripada jumlah tersebut, KKM meminta mana-mana penduduk yang mempunyai kontak rapat ataupun bergejala untuk hadir ke pusat saringan tersebut untuk membuat saringan COVID-19. Ini kerana KKM secara drastik membuka pusat di situ untuk memutuskan rantaian penularan COVID tersebut secara cepat. Fauzi, kalau dilihat kepada visual yang kita lihat di kaca TV ini, itu di sebuah masjid. Fauzi kata itu dijadikan pusat saringan oleh pihak KKM. Tetapi ada juga kereta yang melalui. Adakah ujian saringan itu dilakukan secara pandu lalu ataupun bagaimana? Dan bagaimana Fauzi dapat menerangkan keadaan di kawasan sekitar masjid itu? Adakah itu satu-satunya pusat saringan atau ada pusat saringan-saringan yang lain? Memandangkan jumlahnya agak besar juga kalau Fauzi katakan tadi. Betul. Zul, kalau berdasarkan pemerhatian, tiada pandu lalu ujian saringan COVID dibuat di situ. Cuma mana-mana penduduk yang didapati bergejala ataupun mempunyai kontak rapat dengan pesakit positif sebelum ini terus masuk ke masjid tersebut, dan lalu lalang ataupun kehadiran penduduk di situ kerana adalah sebelah masjid itu adalah kawasan pusat perniagaan di situ, di mana kedai-kedai runcit, kedai-kedai untuk barang keperluan, kedai makan ada di sebelah masjid itu. So sebab itu ada pergerakan lalu lintas di kawasan berkenaan. Zul. Fauzi, kalau dilihat kepada Fauzi punya tweet di sebelah siang tadi juga, kalau saya dapat lihat di sini, Fauzi meletakkan di situ, itu adalah bebenang liputan Fauzi pada hari ini, di mana Fauzi katakan bahawa terdapat kira-kira 8,000 penduduk di lebih 20 taman sekitar Sendayan diarah membuat saringan kesihatan selepas KKM mengesan satu kluster baru penularan COVID-19 di Sendayan. Apabila melihat kepada angka 8,000 penduduk itu, sudah pasti itu sikit sebanyak menimbulkan rasa panik di kalangan penduduk di Sendayan juga. Tweet Fauzi ini juga tular di kalangan grup-grup penduduk. Jadi mungkin ada perkara yang perlu dijelaskan di sini berkenaan dengan angka 8,000 dan juga dengan mereka yang diminta untuk melakukan saringan. Kalau kami di luar Sendayan ini, berapa besar kawasan yang diminta untuk melakukan saringan tu Fauzi? Betul Zul. Selepas tweet itu dipublish, saya ada juga mendapat mesej-mesej personal daripada pihak-pihak, ataupun saya percaya mungkin penduduk di kawasan tersebut, dan di sini saya ingin tekankan itu adalah bebenang ataupun
apa yang saya nak cerita dalam keadaan situasi di situ. Dan 800,000, maafkan saya, 8,000 merujuk kepada anggaran keseluruhan penduduk yang tinggal di situ. Dan tidak dinafikan Zul, di sini wujud kekecohan ataupun situasi panik di antara kalangan penduduk sendiri, dan ada bukan saja saya yang diterima mesej-mesej pertanyaan tersebut, tetapi wakil penduduk yang saya interview tadi pun turut menerima pertanyaan ataupun kegusaran tersebut. Dan di sini saya ingin tekankan di sini adalah berdasarkan pemerhatian, kalau kita tengok semalam hanya 200 penghuni ataupun penduduk di situ yang pergi membuat saringan, dan hari ini dijangka 200 lagi penduduk yang akan membuat saringan. Dan jelas di sini saya ingin katakan ataupun saya nak kongsi di sini, mana-mana penduduk yang mempunyai kontak rapat dengan mangsa yang pernah positif COVID sebelum ini ataupun yang mempunyai gejala yang baru berasa macam seperti gejala yang seperti berasa batuk, demam, itu yang disarankan ataupun yang diutamakan KKM untuk membuat saringan tersebut supaya penularan COVID ini tidak berpanjangan dan ataupun tidak merebak lebih meluas lagi, Zul. Maksudnya 8,000 itu merujuk kepada jumlah penduduk di Sendayan secara keseluruhan, akan tetapi betul, angka mereka yang melakukan saringan yang bergejala bukanlah maksud kepada 8,000 itu, betul? Betul Zul. Dan saya ada terima juga retweet daripada, katanya doktor yang bekerja ataupun yang terlibat secara langsung di pusat saringan iaitu di masjid tersebut, di mana hanya 600 sahaja penduduk yang datang. Ya, itu memang mungkin itu maklumat yang baru saya terima, yang saya boleh kongsi. Setakat ini 600 penduduk yang membuat saringan, dan itu 600 itu adalah mungkin mereka yang mempunyai gejala ataupun mereka yang mempunyai kontak rapat dengan mangsa yang disahkan positif COVID sebelum ini, Zul. Fauzi, yang jelasnya kalau sehingga tengah hari tadi 39 kes yang berkaitan dengan COVID-19 di kawasan Sendayan itu. Akan tapi Fauzi apabila bertemu dengan wakil penduduk, bertemu dengan orang ramai dan juga pemerhatian Fauzi sendiri di sekitar kawasan itu, bagaimana keadaannya? Adakah panik itu diterjemahkan dalam segi tindakan mereka ataupun mereka faham dengan situasi yang berlaku dan bekerjasama baik dengan pihak KKM khususnya dalam membuat saringan, Fauzi? Berdasarkan pemerhatian demografi penduduk di kawasan tersebut, sepertinya mereka yang bukan dalam kalangan kelas B40 dan mereka mungkin ada tahap pendidikan, dan dari segi pemahaman berkaitan dengan PKP, pada saya hasil tinjauan di situ mereka mematuhi PKP tersebut dan tiada pergerakan yang ketara berlaku walaupun di kawasan-kawasan tumpuan seperti di pusat perniagaan ataupun di masjid itu sendiri. Ada macam jarak masa setiap orang yang datang untuk membuat saringan di situ, Zul. Berdasarkan temu bual Fauzi bersama dengan ahli jawatankuasa penduduk atau wakil penduduk, sejauh mana komuniti di Sendayan ini berkomunikasi sesama mereka? Kalau lihat kepada cara mereka memberikan respon kepada tweet Fauzi contohnya, mereka memberikan informasi dan juga maklumat yang betul antara satu sama lain. Adakah itu Fauzi tanyakan juga kepada wakil penduduk yang sempat Fauzi temu bual tengah hari tadi? Ya, betul, Zul. Tadi saya ada sempat bertanya kepada wakil penduduk di mana dia adalah wakil penduduk di salah sebuah taman di situ, iaitu di taman, kalau tak silap saya, di taman Nur Sari, kalau Nur Sari 4B kalau tak silap saya. Dan saya ada bertanya kepada dia bagaimana peranan ataupun apakah peranan wakil penduduk di situ di setiap taman menyalurkan maklumat kepada penduduk, sebab sejak semalam difahamkan pelbagai berita-berita palsu yang tular di media sosial, bukan sahaja di WhatsApp, dalam grup WhatsApp penduduk itu sendiri, malah di Twitter, di Facebook, semua bertanya akan wakil penduduk apakah benda ini betul ataupun tidak. Tetapi suka saya nak berkongsi di sini, mereka sangat merujuk kepada persatuan penduduk, di mana setiap persatuan penduduk ataupun setiap taman tu ada WhatsApp group tersendiri, dan dari situ wakil penduduk yang menjelaskan
apakah situasi sebenar, apakah langkah yang perlu diambil dan apakah nasihat-nasihat yang boleh mereka patuhi kepada penduduk agar mereka sama-sama untuk memutuskan rantaian ini.